بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير فيا أرحم الراحمين. أما بعد. Menerusi surau dan imam seluruh barisan adiyah dan kuasa surau, ashabul fadilah, para guru, ustaz dan juga ustazah, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, semua yang hadir pada pagi ini, mudah-mudahan kehadiran dan pertemuan kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terlebih dahulu seperti biasa kita panjatkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah. Pada pagi ini Allah Ta'ala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini zikir yang kita baca bila kita bangkit tidur pagi tadi. Kita sebut Alhamdulillah dengan makna segala puji Allah. Siapa Allah tu? Alladzi ahya, Tuhan yang telah pun menghidupkan kita. Siapa dia sebut kata menghidupkan kita? Ba'dama amatana, yang mana semalam ni kita mati buat seketika waktu. Allah menghidupkan kita setelah kita mati buat seketika waktu. Masih lagi diberi peluang untuk kita meneruskan kehidupan, menikmati segala nikmat yang ada, sehinggalah pada pagi ini kita boleh mula kehidupan kita dengan melakukan kebaikan. Kita mari ke rumah Allah, kita cuba untuk menghidupkan dan mengimarahkan rumah Allah dengan menunaikan salat subuh dalam keadaan berjamaah. Lantas kita menanti dan menunggu buat seketika waktu untuk berada di dalam majlis ilmu, sementara kita nak pulang ataupun balik semula ke rumah kita. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam masa yang ringkas ini, sepotong hadis yang ingin saya kongsikan buat semua yang hadir pada pagi ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Siapa dia Sayyidina Anas ni, tuan-tuan? Sayyidina Anas ni dia digelar dengan Khuwainimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khuwainim dengan makna orang yang bersedia untuk berkhidmat. Khuwainim bagi siapa? Bagi Nabi kita. Maknanya orang yang bersedia untuk berkhidmat dengan Nabi. Lagu mana dia boleh jadi Khuwainim Nabi? Ketika mana Nabi dan juga para sahabat yang digelar dengan Al-Muhajirin, iaitulah penduduk asal kota Mekah, mereka berhijrah menuju ke Madinah. Bila mereka sampai di Madinah, mereka disambut baik oleh golongan Ansar, iaitulah penduduk asal di bumi Madinah. Namun sebagai tanda mereka bersyukur dan berterima kasih kepada golongan Muhajirin yang memilih bumi Madinah untuk mereka menetap, maka sebahagian besar di kalangan golongan Ansar, mereka cuba menzahirkan terima kasih itu dengan memberi pelbagai bentuk dan jenis hadiah. Ada hak bagi hadiah tanah kepada golongan Muhajirin. Apa main tempat kami yang buat tak ada tanah, tak apa, kami bagi sikit buat rumah di sini. Ada yang bagi ruang pekerjaan. Bahkan ada hak bagi isteri. Golongan Ansar ada di kalangan mereka hak isteri ramai, lebih pada seorang. Maka mereka memberi tawaran kepada golongan Muhajirin, boleh pilih isteri hak kuada ni hak mana satu hak nak. Rasa berkenan hak nombor 3, pilih hak tu, aku akan ceraikan dia. Kemudian habis iddah kamu nikah dengan dia. Sampai ke tahap itu mereka rasa berterima kasih dan bersyukurnya di atas tindakan golongan Muhajirin meninggalkan kota Mekah, berhijrah menuju ke kota Madinah.
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tak boleh buat lagu tu. Pasal kita dulu, kini dan selamanya ada seorang je. Tak ada tu pakai tak ada lah kita. Kan? Golongan Madinah mereka boleh buat pasal mereka ada ramai. Kita seorangnya. Kemudian mak kepada Sayyidina Anas ibn Malik ni tak tahu nak bagi apa kat Nabi. Seronok ni ambil cakap lah. Pasal Nabi pilih bumi Madinah. Dalam dunia ni punya banyak tempat, tiba-tiba Nabi pilih Madinah. Jadi mak kepada Sayyidina Anas ni dia kata takkan kita tak bagi apa kat Nabi. Maka dia lihat di sekeliling dia apa benda hak yang ada, hak yang dia paling sayang, maka yang itulah yang dia nak bagi kepada Nabi SAW. Tengok di sekeliling dia tak nampak hak lain. Dia nampak hak paling dia sayang adalah anak dia yang bernama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, siapa tak sayang nak? Siapa tak sayang nak? Kedatangan anak itu memberi kebahagiaan dalam rumah tangga, memberi kebahagiaan kepada pasangan suami dan isteri. Lepas nikah, walaupun duk kalau kerja, duk kalau apa pun, tetapi antara benda yang menjadi impian pasangan suami isteri setelah berkahwin adalah anak-anak. Tanyalah siapa pun, benda yang dia nak adalah anak. Maknanya anak kepada mak Sayyidina Anas ni, dia punya sayang kepada Anas kerana Anas itu merupakan anak dia. Maka anak yang dia sayang itu tak lebih daripada sayang dan cintanya dia terhadap Nabi SAW. Maka dia nak buktikan kesayangan dia kepada Nabi lebih daripada sayang kepada anak dia. Dia nak buktikan dan nak zahirkan tanda berterima kasih kepada Nabi yang Nabi pilih Madinah untuk Nabi menetap pada ketika itu. Maka dia korbankan anak dia, bagi anak dia kepada Nabi, serahkan anak dia kepada Nabi Sayyidina Anas. Maka dia kata, gunalah Anas ini, berilah Anas ini berkhidmat kepada wahai Rasulullah. Nah, ini cerita asalnya lagu mana Sayyidina Anas boleh jadi khuaidim ataupun orang yang berkhidmat dengan Nabi SAW. Jadi bila dia rapat dengan Nabi, orang yang berkhidmat dengan Nabi, sudah tentulah banyak benda yang dia dapat daripada Nabi SAW. Sebab itu Sayyidina Anas salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Hadis yang saya baca tadi, hadis yang kita nak kongsikan pada pagi ini adalah hadis yang diriwayatkan ataupun yang dicerita oleh Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yasba'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu aw kama qala. Apa Nabi sebut? Yasba'ul mayyit thalatha, yang mengikut akan mayat itu 3 benda. Mayat, bahasa Arab sebut al-mayyit. Kita hadut di Bandar Mutiara. Kita hadut di Bandar Mutiara ni pun kita sebut mayat. Maknanya kita hadut di Sungai Petani ni pun sikit-sikit Arab tu ada terbit ke mulut kita. Cuma pelek Sungai Petani lah dia sebut mayat, dia tak sebut mayyit. Arab hak betulnya mayyit, mim ya ta, mayyitun, diambil daripada perkataan mata, mim alif ta. Mata tu kan makna mata kita. Mata tu maksudnya telah mati. Mata yamutu mautan fahuwa mayyitun. Mata maksudnya telah mati, mayyit maksudnya orang yang telah mati. Siapa-siapa yang dah mati, roh dah terbit daripada jasad dia, kelarang untuk dia mayyit ataupun kata maksudnya tadi mayat. Lepas tu bisku mayat, bisku mayat tu tajuk dia. Ini cerita mayat dulu. Nah, maksudnya orang yang telah pun terpisahnya roh dengan jasad dia. Jadi mana-mana orang yang mati
yang akan iring si mati itu untuk balik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salata, Nabi sebut 3 benda. Apa 3 perkara yang akan mengiring dan mengikut si mati itu? Yang pertama Nabi sebut ahluhu, adik-beradik terdekat, ahli keluarga. Itu yang pertama yang akan mengiring si mati. Kita lihat menjadi kebiasaan di tempat kita, bila ada sahaja orang meninggal yang layak dan sepatutnya mengurus jenazah ataupun si mati tersebut adalah ahli keluarga. Dia urus dari sudut nak bagi mandinya, kemudian pagi orang nak sembahyangkan ke atas jenazah itu, sebelum nak sembahyang kafan dulu, kemudian usung bawa pergi ke kubur. Iring adalah ahli keluarga selain daripada orang lain. Ahli keluarga akan iring si mati itu sampai ke dalam perkuburan. Satu. Yang kedua Nabi sebut wa maluhu, harta benda yang dia miliki. Sebahagian daripada harta yang dia miliki turut serta mengiringi si mati. Boleh duit ke SP lah, pergi bayar muka beli kereta maybe. Nah, bawa balik rumah. Tak ada koyak pasti lagi. Baru 20 ribu sungai petani, tak pergi kot Perak lagi pasal PKP tak ada rentan lagi. Tak ada pergi kot mana lagi, terkejut tergempak apa tahu, tiba-tiba mati. Bila dia mati, mereka bawa dia pergi ke tanah perkuburan. Maybe tadi ikut tak? Tak ada koyak pasti lagi ikut juga. Tapi dia tak bawa lah. Kalau dia bawa panjang cerita. Orang lain dah bawa, tapi nak cerita kata kereta tu pun ikut juga. Ataupun kalau kau kampung-kampung kita lihat, kau ni saya tak pastilah kalau kau tempat kami. Bila ada sahaja orang meninggal, maka dia beradik yang terdekat ni pergilah di dapur rumah si mati tu. Ambillah pinggan mangkuk hak lama-lama, ada simpan dalam almari. Ambil pinggan mangkuk tu, balut dengan kain tolak cik, sapu tangan, buat dalam tu biskut maya 5 keping atau lebih dah biskut maya. Pasal buat bagi biskut maya, ada biskut tu, ada maya, ada lah biskut tu. Buat biskut maya 5 keping, kemudian buat teh sikit, buat kopi sikit, buat gula sikit, kemudian balutkan kain tolak tadi. Buatlah lebih kurang dalam 20 ataupun 30 kuit, buat dalam agak, buatlah boleh hitam heavy tadi. Hitam heavy pun ikut, pinggan mangkuk ada sayang itu pun ikut juga. Hadis Nabi sebut wa maluhu, harta benda hak dia miliki sewaktu dia hidup di atas dunia turut serta mengiring si mati ataupun mayat hidup. Yang ketiga ataupun yang terakhir yang mengiringi si mati itu amaluhu, Nabi sebut iaitulah apa benda yang dia kerjakan sewaktu dia hidup. Waktu dia hidup, benda apa hak dia buat? Sama ada hak dia buat itu benda yang baik, alhamdulillah, ataupun benda yang sia-sia, ataupun benda hak buruk, wal'iyazubillah. Benda itu turut serta mengiringi ataupun menjadi teman kepada si mati itu untuk iring bawa pergi ke tanah perkuburan. Ahli keluarga, harta benda, amalan, 3 benda ni. Mak amalan ada pecahan, ada hak baik, ada hak buruk, ada hak sia-sia. Kemudian Nabi sambung fayarji'uznani. Dalam 3 hak ikut si mati itu, bukan semua kekal bersama dengan si mati. Fayarji'uznani, dalam 3 hak ikut, 2 patah balik. Ini saya terjemah bahasa kita lah ni. Nak olah menggunakan bahasa kita nak bagi mudah faham. Duk cerita satu-satu lagi kok mengantuk lah. Kuliah subuh nama pun. Kan? Fayarji'uznani, kalau terjemah bahasa pondok kan, maka akan pulanglah ithnani oleh 2 minat salatah daripada 3. Baca lagu tu direct sikit. Ada hanguk tak mungkin tak apa. Nah, fayarji'uznani, 3 hak ikut, 2 patah balik. Ini olah bahasa kita. 3 benda hak ikut tadi, ahli keluarga, harta benda, amalan hak yang dia laksanakan suatu hidup. 3 hak ikut, yarji'uznani, 2 akan patah balik. Dia tak duduk kekal bersama dengan si mati. Kemudian wa yabqa wahidun, 1 sahaja yang kekal bersama dengan si mati. 1 je hak kekal, 3 ikut, 2 patah balik, 1 akan kekal selama-lamanya duduk dengan si mati itu. Yarji'u ahluhu, siapa hak balik? Siapa hak balik? Nabi cerita yarji'u ahluhu, hak pertama sekali hak patah balik.
Dia iring dah si mati tu, tapi dia patah balik. Yang pertama Nabi sebut ahli keluarga. Kita lihat rapat taruh mana pun ahli keluarga, sedih taruh mana pun ahli keluarga tu. Tapi bila dah selesai, dia duduklah sat, kemudian dia patah balik. Dan kita tanya Nabi siapa balik, mujak kumai dia dah. Kan? Tak kena gaya, tak main terus. Kan? Ni dia main juga, dia tahu mujak kumai. Tapi lama mana sangat boleh duduk tu. Habis siram ayat tak kubur tu kan, balik. Saya taruh mana pun dia akan balik. Bukti dia ni tentang doa tahun ini. Kalau kita biar tak lepas kita tak balik, pagi ni tak main boleh subuh. Tak main tak balik juga. Tentang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak cerita kata, kita tak akan duduk selama-lamanya dengan si mati itu selagi mana status kita belum menjadi mayat. Nak duduk dengan dia, bila kita jadi mayat, baru kita duduk dengan dia. Selagi kita tak dipanggil mayat, maka kita akan balik. Kita akan hantar, kemudian kita akan balik. Begitu juga yang kedua Nabi sebut wa maluhu, harta benda yang dia miliki. Harta benda yang dia miliki juga tidak istiqamah dengan si mati tadi. Dia teman setengah jalan, kemudian dia balik. Kita maybe sampai di tanah berkuburan, duduk di tepi pagar, parking tang. Bila habis tu imam baca terqim apa semua, kita maybe tu pun balik dan bertukar milik menjadi milik orang lain. Pinggan mangkuk hak awak tadi diagihkan kepada tu imam, bagi pada tu Bilal, bagi kat tu Syekh, bagi hak korek kubur, bagi hak ni hak siapa haduk main iring jenazah tadi ni, bagi-bagi apa semua, dan depa tak tinggal satu pun bungkusan tadi, depa bawa balik. Nak cerita kata harta yang mengiringi si mati itu hanya ikut sekat jalan, kemudian dia akan patah balik. Lepas tu siapa hadukkan si mati tadi? Maka Nabi sebut wa yabqa amaluhu aw kama qala, yang kekal bersama dengan si mati itu adalah benda apa yang dia buat sewaktu dia hidup di atas dunia. Kalau hak dia buat waktu dia hidup di atas dunia benda hak baik, maka hak baiklah akan yang menjadi teman dia. Tapi kalau hak waktu dia hidup dia buat benda hak yang lain daripada hak baik, wala ayazubillah, yang itulah yang menjadi teman dia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita balik, satu soalan kita nak kena tanya diri kita, yang kita sendiri jawab, tak payah duk jawab ke orang lain. 3 benda tadi ni, hak mana kita ambil peran? 3 benda tadi. Ahli keluarga, harta benda, kemudian amalan. Hak mana kita ambil peran? Kalau hak kita duk bergelut ambil peran amalan, alhamdulillah, hak tu nak teman kita esok. Tapi kalaulah adik-beradik dan juga harta benda, kita ambil peran lebih daripada amalan, Nabi nak abang kat kita adik-beradik dan juga harta yang kita miliki, hak tu takkan teman kita di hari akhirat esok, bila kita nak mati esok. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, salahkah kita ambil peran tentang ahli keluarga? Tak salah kalau kena gaya. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala sebut qu anfusakum, jaga diri kamu. Pertama sekali jaga diri kamu, wa ahlikum, yang kedua ahli keluarga kamu, isteri kamu, anak-anak kamu. Jaga semua ni. Jaga guna nara, jangan bagi jatuh dalam neraka. Dalam arti kata waktu hidup di atas dunia, jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita. Jangan buat benda-benda yang mendorong ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu baru betul jaga diri dan jaga ahli keluarga. Ni ambil berat dengan ahli keluarga tu. Kenuri di Johor, dengar atas kenuri, dengar atas adik-beradik di Johor, nonobat kenuri. Kat tak sampai pun, mereka kata kalau sampai kat, sekali mereka ni jadi malu-alah apa semua nak main jauh. Tak payah hantar kat, tapi tak cerita pun payah agak. Satu call main, dia pun cerita tentang ni rumah saya, tarikh sekian-sekian apa semua nak kenuri. Tak main pun tak apa, kata adik-beradik tu. Tak main pun tak apa, jauh kami faham. Tapi kalau nak main juga, alhamdulillah kami ni dah seronok dicerita lah kalau boleh main. Dia pun dengar cerita kata adik-beradik di Johor nak kenuri. Dia duduk di Bandar Mutiara ni, Sungai Petani ni, kan? Maka dia tengok harita dia, rumah tayar lagu mana, harita lebih dah lagi. Lepas tu picek duit di bank,
Kan? Picek cukup dah apa semua. No, pergi kena di sana. Kemudian jemaah hadap main di surau ni pun tengok dia tak ada 2-3 hari. Tak lama tengok ada pula. Tak tanya Pak Long. 2-3 hari tak nampak baru ni pergi mana? Dia tahu Nuri di Johor. Nuri mah siapa yang Johor? Jauh pun boleh sampai. Mah adik-beradik. Kenal lah pun adik-beradik belah Johor. Pandangan Johor ke? Tak, pandangan ke tak. Betul pun ada adik-beradik di Johor. Nak ceritakan hang dia tahu tu hati Johor tu. Dia punya Tok Wan dia. Dengan Tok Wan saya dulu sekolah sekali. Dah sekolah sekali tu kenal lah pun adik-beradik. Dan Tok Wan kepada Tok Wan saya tu anak dia dulu nikah dengan kawan Hak Nuri tu. Nikah dengan kawan Hak Nuri betul kenal lah pun nak. Dia kata jauh lah kalau nak cerita bukan sekat jauh rumah adik-beradik pun kenal jauh-jauh gitu. Jauh dulu tu pun dia boleh sampai tepi surau payah nak sampai. Jadi nak cerita kata hak mana dia ambil berat ahli keluarga dengan amalan. Maka dengan sebab itu Nabi nak cerita ambil berat kepada ahli keluarga tak salah. Ambil berat kepada harta benda tak salah. Tapi jangan kita ambil berat ahli keluarga dan harta benda tak kena gaya. Sehingga kan kita mengabaikan benda yang nak jadi teman kita esok ni. Iaitulah amalan ataupun benda yang kita buat suatu kita hidup. Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh amalan pagi ni kita mula kehidupan kita dengan bersahur. Makan pun boleh pahala sahur tu kata kelebihan bulan Ramadan. Tapi yang herannya nafsu kita ni kan, kalau benda tu tak jadi ibadat, punya suka tak tahu nak kata. Tapi kalau benda tu asalnya bukan ibadat, tiba-tiba jadi ibadat dan nafsu jadi tak suka. Makan ni kalau ikut nafsu suka, tapi disebabkan makan sahur itu ibadah, ada jadi pahala dan nafsu jadi tak suka. Tu yang mereka kejut ni apa, ayah kejut anak payah nak bagi tu. Pasal apa? Nafsu tak suka. Sedangkan makan tu asalnya nafsu suka, tapi hak nafsu suka tu telah bertukar menjadi ibadah dan nafsu jadi tak suka. Habis kita bersahur, kita bersiap apa semua, mai ke rumah Allah dengan hasrat nak menunaikan salat subuh dalam keadaan berjamaah. Apa kelebihan kepada orang yang mari sembahyang subuh berjamaah? 1400 tahun yang lalu Nabi SAW pernah bersabda, Man salla al-isya'a fi jama'atin faka'annama salla nisfal lail. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ. Apa Nabi sebut? Man sallal isya, siapa-siapa hak sembahyang isya. Semalam ni lah. Belum kita sembahyang tarawih, kita sembahyang isya dulu. Kerana syarat sah nak sembahyang tarawih, mesti kena sembahyang isya dulu. Ada? Kerana siapa nak sembahyang tarawih, dia mesti sembahyang isya. Walaupun isya dah masuk, tapi dia tak sembahyang isyak lagi, tarawih dia tak boleh buat. Pak Mentah ambil buka puasa di rumah dia hari tu. Kemudian bila mereka buka puasa di rumah agak lama lah sikit makan. Sambil makan, sambil menyimak, duk bisa makan saja. Memang tak apa-apa, tapi dah mereka ambil rumah nak layan mereka lagi. Makan lama, sembang lama. Lalat dia jadi lambat. Memang hari pun lambat sikit hari tu. Bila lambat, lepas tu duk siap-siap apa semua, kalau nak pergi surah. Mai-mai, tu imam dah mula dah sembahyang tarawih. Dia tak, isyak tadi pukul 4. Tak apa aku buat tarawih tu, habis witir aku buat isyak. Tak sah tarawih hari tu. Pasal apa? Dia sembahyang tarawih walaupun waktu isyak, walaupun berjamaah, tetapi dia buat tarawih hal keadaan dia belum sembahyang isyak lagi. Maknanya nak sembahyang tarawih, mesti kena sembahyang isyak dulu. Maka Nabi sebut, Man sallal isya, siapa yang sembahyang isyak. Sembahyang isyak tu pula fi jama'atin, dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Ni Nabi nak cerita kelebihan berjamaah ni. Dia sembahyang isyak tu cantik dah. Dan lebih baik daripada itu, isyak yang dia laksanakan itu fi jama'atin, hal keadaan berjamaah. Maka Nabi sebut faka'annama shalla nisfal lail. Pahala yang dia akan dapat seolah-olah dia sembahyang setengah daripada malam. Baik nak dikira malam ni lagu nak dianggap malam. Masuknya waktu malam, iaitulah ketika mana masuknya waktu berbuka puasa. Nak sebut kata masuk waktu maghrib, kadang orang tak ingat.
pukul berapa masuk tu maghrib. Tapi kalau tanya waktu buka puasa, dia tahu padahal sama je lah. Kan? Waktu maghrib dengan waktu buka puasa, satu lah. Masuk maghrib kan masuk waktu buka puasa, itu start masuk waktu malam. Bila habis waktu malam? Habis waktu malam ketika mana naiknya fajar ataupun masuknya waktu subuh. Panjang tak waktu malam? Panjang. Tapi bahasa kita malam sekat pukul 12, lepas dah tu kita pagi-pagi dah. Itu silap sikit tu. Kan? Dalam Islam malam sampai ke subuh. Bila pagi? Subuh tu baru dikira pagi. As-subuh dengan makna pagi. Jadi lagi tak masuk subuh, lagi tu malam. Batu waktu isyak dia panjang. Lagi mana tak masuk subuh, selagi tu ada waktu isyak. Nah, jadi bila subuh kata setengah malam, bahagi dua daripada maghrib sampai subuh. Dah ada berapa jam? Balik jadi try kira lah. Kira dah lebih kurang 11 jam. Katalah 11 jam. Kan? Daripada maghrib nak sampai ke subuh lebih kurang 11 jam. 11 bahagi dua, dah ada 5 jam setengah. Maka orang yang sembahyang isyak hanya 4 rakaat, tak sampai 10 minit pun daripada takbir sampai salam. Kan sembahyang mula dengan takbir, habis dengan salam, itulah sembahyang. Hak usolli, hak tu tak sembahyang lagi. Qul a'udzu birabbin nas, hak tu tak sembahyang lagi. Sawu sufufakum, hak tu tak sembahyang lagi. Bila start sembahyang? Allahu Akbar, mula dengan takbir. Lepas tu habis sembahyang bila? Habis sembahyang bangkit salam. Salam tak boleh dah ni SOP. Lepas tu bila yang habis sembahyang ni? Bila bagi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama tu, maka habislah sembahyang. Jadi kalau orang tanya sembahyang tu beda, mudah je kita jawab. Ibadat yang mula dengan takbir, habis dengan salam. Orang tanya kita kali benda tu, dia kata lagu mana Ustaz? Kalau orang tu dia buat mula dengan salam, habis dengan takbir. Kalau hadis mula dengan takbir, habis salam. Lagu mana pula? Hak mula dengan salam, habis dengan takbir. Abang kata dia, hak tu bukan sembahyang, tu ceramah. Kan ceramah mula-mula masuk, kena bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis lagi takbir. Hak tu ceramah. Kan? Tapi kalau kata sembahyang, dia mula dengan takbir, habis dengan salam. Jadi isyak daripada takbir nak sampai ke salam tu panjang lah. Tak banyak mana pun, tak sampai pun 10 minit. Tetapi kalau dia buat kena gaya seperti yang diajar oleh Nabi, dia laksanakan itu fi jama'atin, hal keadaan berjamaah, maka pahala yang dia akan dapat seolah-olah dia sembahyang tak berhenti 5 jam setengah, iaitulah setengah malam. Allahu Rabbi. Boleh sembahyang 5 jam tak berhenti. Main tarawih 20 rakaat pun je nak kencing gigi kata imam. Orang malam ni yang baca panjang duk kencing gigi kata imam, padahal itu imam baca panjang lagu tu je. Macam malam kemarin, tapi malam hari tu dia buka puasa makan banyak lagi. Tu imam baca pendek pun dia duk puasa panjang. Ada 5 jam kita tak mampu nak buat. Nabi bagi jalan shortcut, buat ibadat sikit je, tapi kena gaya Allah Ta'ala bagi dia punya ganjaran dan kelebihan dia cukup luar biasa. Dan inilah yang nak teman kita esok sewaktu kita dah jadi mayat nanti. Nabi sambung lagi hadis itu, wa man shalla subha. Tadi sembahyang isyak, ni saat-saat tadi ni kita sembahyang subuh. Lagu mana pula? Dia tahu sembahyang isyak 4 rakaat. Sembahyang subuh 2, 4 dengan 2, 4 banyak ni. Sembahyang subuh 2 sikit je kot kelebihan dia. Baik, apa pandangan Nabi terhadap sembahyang subuh dalam keadaan berjamaah? Nabi sebut, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-lail kullahu wa huwa kama qala. Allahu Rabbi, kelebihan dia. Siapa yang sembahyang subuh fi jama'atin, hal keadaan berjamaah, 2 rakaat je. Mana ada orang sembahyang subuh 3 rakaat? Dia tak ada Ustaz. Pagi Jumaat tu bukan 3 rakaat, tu tambah sujud tilawah, sujud sajadah. Dia kata ada hak bagi Jumaat pun kami buat 3 rakaat. Tu orang takdir tu. Nah, 2 rakaat je main subuh, mana boleh buat lebih pada tu. Main subuh 2 rakaat tapi dia buat itu dalam keadaan berjamaah. Lagu mana nak dianggap jemaah? Mudah. Ada imam, ada makmum. Jemaah walaupun 2 orang. Main jemaah tak syarat ramai. Kalau ramai tak ada imam, tak panggil jemaah ke? Ni ayah-ayah ni, kita muslimin yang lelaki ni dah. Mari kita pimpin jemaah. Kita masuk masjid, apa kita buat dulu? Kita cek suhu sebelum masuk.
Kan, ni bila dah masuk masjid. Bila kita dah masuk masjid, kita niat i'tikaf, lepas kita niat i'tikaf, kita sembahyang apa? Tahiyatul masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Tahiyah maksudnya memberi penghormatan. Jadi kita sembahyang tahiyatul masjid itu berapa rakaat? 2 rakaat. Ramai dah sembahyang tahiyatul masjid hari itu sebelum main Jumaat? Ramai. Betul dikira jemaah lah. Tak dikira jemaah. Pasal apa? Pasal kita tak jadi makmum dan tak ada imam hak kita ikut, maka tak jadi jemaah walaupun ramai. Tapi kalau kita main sembahyang subuh, ada tu imam, lepas tu ada kita, dan kita sembahyang tu kita ikut tu imam. Walaupun 2 orang, tak ramai macam sembahyang tahiyatul masjid tadi pun, tapi dikira berjamaah. Pasal apa? Ada imam, ada makmum. Tu dia punya SOP dia, syarat nak beri jadi jemaah. Baik sembahyang subuh dalam keadaan berjamaah, dia punya kelebihan dia, faka'annama shallal lail kullahu, maka Allah Ta'ala beri pahala dekat dia ka'annama, seperti mana shallal lail kullahu, seperti dia sembahyang tak berhenti langsung malam tu. Kita dah ingat sembahyang isyak 4 rakaat, sembahyang subuh 2 rakaat, isyak lah pahala lebih. Rupanya tak, pada pandangan Nabi, pada pandangan agama, subuh 2 rakaat ni ganjaran dia besar lagi kalau kita buat kena gaya. Kita sembahyang subuh 2 rakaat dah, tadi kita sembahyang tadi bukannya lama mana pun. 2 rakaat hak buat tadi tak lama mana pun, tapi buat dalam keadaan berjamaah, pahala hak Allah Ta'ala nak bagi kat kita seolah-olah kita sembahyang start daripada maghrib sampai ke subuh tak berhenti. Oh, hati jangan kita puas setengah malam tu kita tak mampu dah. Kan? Qiyamul lail sembahyang tasbih dah. Qiyamul lail sembahyang tasbih paling laju kau ada buat 40 minit ataupun 35 minit sembahyang tasbih 4 rakaat. Hatu pun buat dia kata setahun buat sekali dah lah kata. Dalam keadaan dia buat setahun sekali tu, ada pula ustaz main ceramah dia kata jangan kata setahun sekali, kalau kata semua hidup sekali pun jadilah. Dia kata belum ni aku buat dah, jadi tak nak buat dah. Pasal apa dia kata lagu tu? Pasal apa? Pasal berat nak buat, bukannya senang nak mayang tasbih. Padahal tak sampai sejam pun, tapi mayang subuh 2 rakaat tak lama pun dia buat kena gaya, buat dalam keadaan berjamaah, pahala lebih hebat daripada mayang tasbih lagi. Dia dapat pahala seolah-olah dia tak buat pun, tapi seolah-olah dia semayang daripada maghrib sampai ke subuh tak berhenti. Pahala itulah Allah Ta'ala bagi kat dia. Allahu Rabbi. Jadi hak kita dok semayang subuh sebelum ni berjamaah, kita dok semayang isyak berjamaah. Jadi insya-Allah hak yang kita dok buat tu, kalau kita buat kena gaya, kalau kita buat cukup syarat dan cukup rukun, ikhlas pula kerana Allah, tak ada tujuan lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah hak inilah hak yang akan teman kita esok sampailah kita jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan mahkamah Allah, iaitulah di padang mahsyar. Sikit lagi sebelum kita mati, kan? Dulu nampak gelap ni di luar tu, nak balik tak nampak jalan ni, bagi cerah sikit di luar. Baik, yang terakhir lepas pada mayang subuh, kita duduk dalam majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama baban min al-'ilmi liya'mala bihi wa yu'allimahu ghairahu kana khairan min 500 rak'atin rak'aha atau kama qala." Hadis ni saya petik dalam kitab Matla'il Badran. Ada aku ustaz dok mengajar ni. Kitab lama lah. Nah, kitab Jawi tapi nak baca cukup bayar. Apa Nabi sebut? Man ta'allama baban, siapa yang belajar satu bab. Siapa yang belajar satu bab ataupun siapa yang belajar satu benda minal ilmi, daripada ilmu. Maksudnya siapa yang mengaji, dia belajar tak banyak pun, sikit je. Apa tujuan dia belajar itu? Liya'mala bihi. Tujuan yang pertama dia nak beramal. Kan kita masuk dalam majlis ilmu, ataupun sebelum kita masuk, kita daripada rumah dengar kata ada kuliah subuh, dengar kata ada kuliah duha tadi buat pengumuman tadi, ataupun dengar ada majlis ilmu lah daripada rumah, kita nak pergi tu kita dah niat dah. Aku pergi mengaji ni tak lain tak bukan, kalau ada benda aku boleh buat, aku nak beramal dengan ilmu yang aku dapat. Aku nak beramal dengan ilmu yang aku dapat. Itu niat yang pertama, liya'mala bih. Tujuan yang pertama kerana nak beramal. Wa yu'allimahu ghairahu. Tujuan yang kedua sebab nak mengajar orang lain. Dia kata, Ustaz, nak beramal tu tak hang kira tapi nak mengajar orang lain.
Kami ni memang ini senang kulit ni apa pun tak ada, tulis apa pun tak, dia nak boleh mengajak kawan ni. Kan? Baik, kita dah faham mengajak ni nak kenal ada meja ni. Mengajak nak kenal ada kerusi ni, mengajak nak kenal pakai mikrofon gantung di telinga ni. Mengajak ni nak kenal di masjid dan surau. Itu yang kita dah faham. Padahal ta'arif mengajak ni adalah orang yang ada sedikit ilmu dia berkongsi dengan orang lain. Itulah mengajak. Sama ada dia berkongsi itu di kedai kopi ataupun dia berkongsi itu di rumah. Dia balik-balik di rumah, isteri dia tanya, abang-abang, ni saya ni semalam lupa nak niat, ni lepas subuh dah ni, dah cerah dah ni, boleh tak kita nak niat? Apa yang kita reti, kita jelaskan dekat dia, kita kongsi dengan dia. Kalau benar tu betul, maka kita dikira orang yang mengajar. Ustaz tak pakai mikrofon pada waktu tu, syarat mengajar bukan pakai mikrofon. Ada mereka tak tarik meja, tak tulis surah Al-Banna pun bukan syarat benar tu. Itu salah satu bentuk ataupun salah satu cara nak mengajar. Jadi mengajar satu benda yang cukup mudah. Benda yang kita ada orang tak erti ataupun dia tak tahu apa, kita habaq dengan dia. Itu panggil mengajar. Kalau dia dah tahu, kita pergi cerita benda yang dia dah tahu dah. Itu panggil tazkirah. Tazkirah kan makna dia peringat. Kan, benar hadut tahu dah, tapi kita pergi cerita lagi. Itu tazkirah. Nak mengingatkan balik, takut dia lupa ataupun takut dia leka. Tiap-tiap minggu kita dah dengar Tok Khatib sebut, Faya ibadallah. Dengar dah tu? Ateng tu mula nak hanggup kepala tu. Hanggup tak bengkit dah, tu yang salah tu. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Apa Tok Khatib cerita kat kita? Dia kata, Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, anak pagi sembahyang Jumaat ni, usikum, aku mewasiatkan kepada kalian semua, wa nafsi, termasuklah diri aku yang baca khutbah ini, bitaqwallah, supaya bertakwa kepada Allah. Kita tahu dah benda hadis cerita kat kita tu. Tahu dah, tapi dia tiap minggu dia duk ingatkan kita. Dan bahasa Arab bagi tazkirah, mengingatkan balik. Pasal apa nak kena cerita benda hadah tahu dah? Allah Ta'ala suruh. Tahu mana kata Allah Ta'ala suruh? Allah suruh wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Wadakir, berilah tazkirah, berilah peringatan. Pasal apa? Fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan ataupun tazkirah itu tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat kepada sekalian orang yang beriman. Kalau kita cerita dekat orang, benda yang kita cerita dia tahu dah, itu panggil tazkirah. Tapi kita cerita kat dia, lepas kita cerita, dia cerita balik kat kita, itu panggil muzakarah, saling mengingatkan. Tazkirah dengan muzakarah bunyi dekat nak sama, tapi benda yang berbeza. Tazkirah maksudnya kita sahaja peringatkan dia, dia tak peringat kat kita, itu panggil tazkirah. Ni kita habaq dekat dia, cerita benda ada ingat dah, lepas ada tu dia pula peringatkan kita, itu muzakarah. Ulama sebut hayatul ilmi bimuzakarah, hidupnya ilmu itu adalah dengan berkongsi pengetahuan. Muzakarah, saling mengingatkan. Baik, jadi nak cerita tentang hadis tadi ni, siapa yang pergi mengaji ataupun menuntut ilmu ataupun hadir ke majlis ilmu, dia nak mengaji itu tak banyak, mengaji sikit je, tapi tujuan dia belajar. Tujuan dia mengaji itu, yang pertama sebab nak beramal, yang kedua sebab nak cerita ke orang lain ataupun nak mengajar. Sebuah mengajar itu berat sangat, nak cerita ke orang lain, yu'allimahu ghairahu, nak kongsi ilmu itu dengan orang lain. Buat dah lagi, tak buat lagi, sambil duduk senang ni, dia niat tak benda ni. Tak buat lagi pun, dia masuk-masuk dalam majlis ilmu, duduk dengar ustaz duduk cerita, mentara nak lena tu, duduk senang. Dia kata, aku ni paling-paling boleh takut aku mengaji ni. Dia kata, dia tak kata lah, lintas di hati dia, dia niat, aku nak beramal, dan kalau ada ulang azab, aku nak cerita ke orang. Dia kata, dua benda ni. Ada niat yang ni, ikhlas kerana Allah, perbuatan itu, perbuatan duduk dalam majlis ilmu, hal keadaan niat, dua benda tadi Nabi sebut, kana khairan min 500 raka'atin raka'aha, perbuatan itu lebih baik, maksudnya ganjaran dia akan dapat lebih hebat berbanding orang yang mampu sembahyang sunat
500 rakaat. Oh, hebat. Ini janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ganjaran ini akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 500 rakaat lewat 20 rakaat pun je dah duduk tengah. Dia tak ada ustaz kata boleh buat lepas. Awak yang dah kata lagu tu. Masih nak sikit. Kan? Masih nak sikit. Tambah 500 apa pakai tak buat dah. RM500 apa? 500 rakaat tak boleh terima. Kan? Maka dengan sebab itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kelebihan yang dijanji oleh Nabi ini semestinya kita kena buat. Awak yang Nabi janji itu kelebihan besar-besar. Baik, kehidupan umat Nabi ini tak lama tak dunia. Tak macam umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu ada yang hidup sampai 100 tahun, ada yang hidup sampai lebih pada 1000 tahun. Itu umat yang terdahulu. Berbeza umat Nabi SAW, kehidupan mereka tak panjang. Siapa umat Nabi? Kita. Nabi sebut baina 60 wa 70, antara 60 ke 70. Mai ni dah 60. 35 ustaz. Baru 35, tak ada lagi 60. Kan? 60 ke 70 sahaja. Katalah 60 tahun, katalah saya tak pasti nak dan sampai ke nak saya jauh nak sampai 60. Kan? Apa Allah meningkat pula Covid ni takut kita. Kan? Takut. Allahu Rabbi. Dan dirahmati oleh Allah, katalah sampai umur 60. 60 tu pula, dalam tempoh 60 tu jangan kata sepanjang 60. Boleh tak kita bahagi 30 tahun kita buat ibadat tak berhenti? Boleh? Dah 60 tahun tu tolong kita tak balik lagi 15 tahun kata 15 tahun. Daripada umur 15 nak sampai 60 tu bukan kita tak lena, kita lena juga. Sehari kita akan lena paling kurang 8 jam. 8 jam kita akan lena, 8 jam kalilah dengan berapa tahun nak sampai ke umur 60. Tu lena saja dah berapa tahun dah. Tak masuk lagi bersembang, tak masuk lagi lena dalam majlis ilmu, tak masuk lagi lupi meraya, lupi sana sini apa semua, tak masuk apa semua tu. Kalau kita pikir balik dalam nisbah tahun dah, berapa tahun sangat yang kita buat ibadah. Sedangkan tuan-tuan, kita nak hidup di hari akhirat bukan sehari dua. Kita nak hidup di hari akhirat tak sama macam kehidupan di atas dunia. Kita hidup di atas dunia sambil kita hidup, sambil kita mengumpulkan bekalan. Itu atas dunia. Sambil kita hidup, sambil kita duk cari benda yang kita nak buat bekalan untuk hidup atas dunia. Berbeza dengan akhirat. Nak hidup di hari akhirat, dia punya tempoh masa untuk kita nak kumpulkan bekalan. Bukan waktu kita bangkit di hari akhirat, tetapi sewaktu kita hidup di dunia. Ni dalam tempoh 60 ke 70 tahun, kalau kita direzekikan hidup di atas dunia ni 60 tahun, 70 tahun, waktu ni lah waktu untuk kita kumpulkan bekalan yang kita nak pakai sewaktu kita hidup di hari akhirat, yang bila kita sampai di sana kita tak boleh dah nak kumpulkan bekalan. Ni peluang dia sewaktu kita masih hidup, selagi mana roh belum sampai di gharah. Inilah peluang keemasan. Orang duk sembang ni dia kata kita buat kerja kena fikir sama apa ni apa nama ni nak kena fikir di hari tua dia. Kan ni benda yang kita buat nak kena fikir di hari tua. Salah tak? Tak salah. Tapi dalam waktu yang sama kita nak kena fikir di samping kita buat kerja, lagu mana keadaan kita di hari kita dibangkitkan semula setelah kita mati esok. Allahu Rabbi. Kalau fikir-fikir dengan usia kita yang cukup singkat ni, maka kita akan fikir takkan mampu untuk kumpulkan bekalan. Sebab saya kata lagu tu tentang hak bisa pergi umrah. Berapa lama kita buat persiapan nak pergi sana? Berapa lama kita buat persiapan nak pergi umrah? Nak pergi umrah sebelum Covid dulu fikir, kebanyakan fikir kalau pergi umrah 12 hari. Tak sampai 2 minggu pun, 12 hari. 2 minggu kan 14 hari. 12 hari tu pula talak hari pergi, talak hari balik tinggal 10. 10 tu pula ada hari kita duduk di Mekah, ada hari duduk di Madinah. Lama dah duduk sana. Tak lama pun. Walaupun tak lama, tapi berapa lama kita buat persiapan? Oh, persiapan nak pergi sana yang pertama dari sudut duit. Bertahun-tahun ni nak simpan duit, nak beri cukup duit ni, nak pergi di sana. Kalau macam kami duduk di kampung lagi, dah kumpul dah duit, dah cukup dah. Anak nak masuk universiti pula. Depa lah, saya anak kecil. Kan, ada kampung anak nak masuk universiti pula, korbankan duit tu guna untuk dia dulu. Maknanya nak bagi cukup duit tu sampai nak jadi tetamu Allah, nak pergi ke Mekah tu.
Allah Rabbi, makan masa tahun. Batu orang kampung bila nak boleh pergi Mekah dia buat kena Ustaz. Pasal apa? Punya syukurnya dia, diri dia dipilih untuk menjadi tetamu Allah. Buat persiapan makan masa tahun, sedangkan nak pergi di Mekah hanya beberapa hari sahaja. Ini kan pula kehidupan di hari akhirat adalah kehidupan selama-lamanya. Bukan 12 hari, bukan setahun, bukan 10 tahun, tapi selama-lamanya. Lepas ni kita mati, lepas ni tu tak tahu lah bila. Kan? Boleh jadi siap lagi. Jadi ada pejam tu, tegur pejam tak selek tak? Kan? Boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh jadi bila-bila. Dan bila kita mati, satu hari nanti kita akan hidup semula. Dan selepas daripada kita hidup tu, tak mati dah. Tak mati dah tu sampai bila kan? Sampai bila? Dah Ustaz, sampai bila tu sampai bila? Sampai bila-bila yang tidak ada titik dan kita takkan mati dah. Tak nak cerita lah lebih dulu. Maksudnya kita tak mati dah. Jadi kita nak hidup yang cukup lama, memerlukan bekalan yang banyak, dan bekalan itu adalah diberi peluang untuk kita nak rebut dan kumpulkan suatu kita hidup di atas dunia. Sebab itulah kedatangan Nabi membawa rahmat. Dia cerita dan tunjuk ajar kepada kita ada beberapa jenis amalan yang kalau kita buat kena gaya, nampak sikit, tetapi Allah Ta'ala bayar dengan ganjaran yang cukup luar biasa. Termasuk mari ke majlis ilmu, belajar satu bab daripada ilmu. Dia niat aku nak beramal dan nak bagi tahu orang lain pahala yang dia akan dapat lebih hebat daripada orang yang mampu sembahyang sunat 500 rakaat. Kita dah cerita kelebihan sembahyang isyak berjemaah, kita dah cerita kelebihan sembahyang subuh berjemaah, kita dah cerita kelebihan orang yang hadir ke majlis ilmu. Istimewa pula disebut dalam kitab Durratun Nasihin, sikit lagi nak habis dah ni. Ada kelebihan yang khusus kepada orang yang mari mengaji di bulan Ramadan. Hak tadi tu mari mengaji tak kira bila, tu dia umum. Mari mengaji di bulan Ramadan, apa kelebihan dia pula? Tak ada sebahagian daripada orang dia dah faham bila masuk bulan Ramadan ni mengaji kita cuti lah. Kuliah-kuliah apa semua ni kita cuti lah. 11 bulan dah ada mengaji, kuliah maghribnya, kuliah subuhnya, kuliah duhanya, tazkirah sebelum Jumaat, kuliah muslimat pukul 3 petang, kuliah berbahasa, macam-macam jenis kuliah dah. 11 bulan cukup. Dia kata, ni bulan Ramadan ni kita bagi tumpuan untuk ibadat. Mengaji kita cuti lah. Rupa-rupanya dia dah faham, mengaji itu bukan ibadat. Lepas tu dia kata, kita cuti mengaji, bagi tumpuan kat ibadat. Awak, mengaji bukan ibadat kan? Lagu mana kita dah faham mengerjakan ibadat sunat di bulan Ramadan lebih hebat berbanding mengerjakan ibadat sunat di bulan lain? Bagaimana kita faham mengerjakan ibadat fardu di bulan Ramadan lebih dahsyat kelebihan dia berbanding ibadat fardu di bulan-bulan lain? Lagu tu juga main mengaji di bulan Ramadan, hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, ganjarannya lebih dahsyat dan hebat berbanding hadir ke majlis ilmu di luar daripada Ramadan. Apa bukti dia? Disebut dalam kitab Durratun Nasihin, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanah yakunu ma'i tahta al-'arsy aw kama qala. Oh, ini lagi dahsyat banyak kelebihannya. Dahsyat lagi daripada sembahyang isyak dengan subuh tadi. Ustaz, kau dahsyat mengaji saja, tak ada sembahyang subuh. Tak boleh, hanya wajib juga. Saya duduk dengar-dengar ni, dia kata pakai hadis dah. Subuh dengan isyak tak payah ada tak? Jangan silap mahal tu. Apa Nabi sebut? Siapa-siapa hak mari majlis ilmu fi Ramadan. Istimewa pula majlis itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanah. Nescaya Allah Ta'ala akan tulis untuk dia bi kulli qadamin, setiap langkah dia nak mari hidup. Kami tak jalan saya kami naik kereta. Ya, nak naik kereta tapi dari rumah nak sampai ke sini dari sudut nisbah langkah. Memang kita naik kereta tapi dihitung itu dinisbahkan seolah-olah kita berjalan. Maka jarak daripada rumah nak sampai ke tempat menyanyi di bulan Ramadan itu Allah kira setiap langkah ganjaran pahala yang Allah Ta'ala akan bagi kat kita ibadatu sanah, seolah-olah kita buat ibadat selama setahun tak berhenti. Ini lagi dahsyat. Bukan ibadat satu malam, bukan ibadat 2 malam, tetapi ibadat tak berhenti langsung 1 tahun. Itu baru selangkah.
Satu langkah ibadat setahun dah kita dapat. Dua langkah ibadat 2 tahun tak berhenti langsung. 3 langkah ibadat 3 tahun tak berhenti langsung. Saya kuliah 2 hari kita sampai lambat. Dia sampai ustaz tak habis dah. Kan nak baca doa dah. Habis-habis dia tanya, "Wah, lambat kan?" Dia tak ada aku main tidur kira berapa langkah. So duk kira lah tu. Dah, saya hidup main kan duk kira pula. 1, 2, 3 sampai 10 dia jadi keliru. 10 ke 11 atau 10 ke 11 patah balik pula. Dia lambat tu. Kan? Terus duk kira, itu bukan kerja kita. Bahkan kira berapa langkah Allah Taala dah latih dah petugas dia kiraman katibin, malaikat kiri kanan kita duk catat benda apa kita dapat. Yang penting rebut peluang ini di bulan Ramadan dengan kata ada majlis ilmu kita hadir kerana kelebihan dia luar biasa. Satu langkah Allah bagi ganjaran pahala ibadat sana seolah-olah kita buat ibadat selama setahun. Dan lebih hebat lagi yakunu ma'i tahtal arsy. Nabi sebut orang mari ini di bulan Ramadan walaupun letih berpuasa, walaupun letih baca Quran, walaupun letih bertarawih, letih macam-macam letih, ada majlis ilmu, dia cuba libatkan diri dia hadir, yakunu ma'i, bangkit di hari akhirat esok. Dia akan bersama dengan aku, kata Nabi, tahtal arsy, di bawah payungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tu nampak cerah dah, jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Terima kasih kepada pihak surau yang memberi peluang kepada saya untuk membuat isian pada pagi ini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan, walaupun masa nak balik dah kan, tetapi dah ada kuliah, ustaz pula mejo gagah nak tunggu Ustaz. Nah, terima kasih semua yang memberi perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan moga-moga kebaikan yang kita buat selama ini dan akan datang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga semua yang kita buat ini menjadi penyebab untuk kita selamat daripada neraka Allah dan berjaya menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup sekadar itu, dan seperti yang diumum oleh Ustaz Zaki tadi, saya main daripada Perak dan saya tak ada sekolah, tapi saya mengajar di sekolah orang. Nah, di pusat pengajian itu dia ada ma'had tahfiz lil banin wal banat, untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Dan dia ada pelajar yang menyambung pengajian di Mesir. Mereka beli rumah di sana, kemudian belajar habis Quran, nak melanjutkan pelajaran di Mesir. Mereka bawa pergi mengaji sekolah menengah di Mesir. Siapa habis Mesir, sekolah menengah untuk antarabangsa ni disebut dengan Ma'had Burus. Itu sekolah menengah untuk orang yang bukan penduduk asal Mesir. Jadi habis sekolah menengah tu baru mereka masuk Azhar. Alhamdulillah ada yang tak mengaji sampai ke peringkat master pun dah ada. Kemudian yang ketiga yang baru sahaja buka, iaitulah institusi pondok. Adanya tahfiz kita sebut tadi, ada yang melanjutkan pelajaran di Mesir, kemudian ada sistem pondok. Ini semua pelajar yang berbeza. Hak tahfiz ada pelajar dia, hak di Mesir ada pelajar dia, hak pondok, hak baru buka ni pun ada pelajar dia. Ada orang tanya, dia tahu dah buat di Mesir dah, lu pasal apa nak buka pondok lagi? Kita melihat kan pelajar-pelajar hak pergi mengaji di Mesir peringkat awal yang itu, mereka pergi dalam keadaan mereka hanya hafal Quran sahaja. Benda lain mereka tak ada. Jadi mereka pergi dalam keadaan tak ada bekalan. Sampai sana baru nak mengaji bahasa Arab, sampai sana baru nak mengaji ilmu nahwu, ilmu sharaf. Jadi benda tu melambatkan mereka. Maka tertubuhnya pondok ini adalah dengan tujuan untuk buat persiapan terlebih dahulu. Maksudnya mengaji dulu bahasa Arab di sini, mengaji dulu ilmu nahwu dan sharaf di sini, boleh baca kitab sikit-sikit, terbang di sana pun insya-Allah dia dah ada dia punya bekalan dia. Jadi tuan-tuan, untuk institusi pondok tadi ini, pihak Ma'had telah pun berjaya membeli tanah di jiran di sebelah Ma'had tahfiz yang berjalan dah. Jadi hak pelajar pondok berjalan dah dia punya pengajian dia, cuma tumpang tahfiz dah. Sebab pembangunan sedang dibina di tanah yang baru dibeli ini. Untuk makluman tuan-tuan, pihak Ma'had telah pun membahagikan kepada beberapa bahagian. Ada lot yang mereka bina rumah dan jual kepada siapa nak hidup di situ. Macam orang pergi pondok Didi ke apa. Tapi dia buat rumah siap dah, tanah lot mak semidi.
kemudian dia ada tanah perkuburan, kemudian dia ada masjid dan dia ada pondok. Jadi hak yang tanah yang kita nak buka peluang kepada masyarakat siapa yang bersedia untuk nak beli dan mewakafkan semula adalah bahagian pondok dan juga bahagian bahagian tanah kubur. Jadi siapa yang berhasrat untuk nak beli kemudian mewakafkan semula, nak wakaf tanah luas-luas, kita bukan ada tanah, tak tahu lah kalau ada tanah, nak beli semua tu mana nak ada duit. Jadi pakat-pakat kongsi pihak ma'ad buka peluang, maksudnya kita boleh belilah berapa jumlah kaki yang kita mampu. Satu kaki pihak ma'ad telah pun letak harga 25 ringgit. Nah, kita biarlah bagi berapa kaki? Dua, paling kurang ambil dua kaki lagi supaya berjalan elok. Kalau ambil satu kaki, jalan pakai sebelah kaki, mana nak ambil jalan? Paling kurang ambil dua kaki. Kenapa? Saja menawaklah. Jadi siapa yang berhasrat untuk tambah pula di bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, kan kita beli dulu. Lepas kita beli, berapa jumlah kaki yang kita beli, kita wakafkan semula kepada pihak ma'ad. Kemudian kita niatkan untuk siapa? Untuk diri kita, untuk mak ayah kita, untuk siapa pun. Orang hidup pun boleh, orang hadap tinggal pun boleh. Moga-moga yang itulah menjadi jariah yang kita nak bawa untuk bertemu Allah. Yakinlah tanah yang kita wakafkan itu selagi mana dimanfaatkan untuk maslahat agama, pelajar-pelajar duduk di atas tanah itu guna untuk mengaji, selagi mana benda itu digunakan, selagi itulah pahala akan mengalir walaupun orang yang membeli dan mewakafkan itu telah pun pergi meninggal dunia. Jadi saya mewakili pihak ma'ad mengucapkan jazakumullahu khairul jazak, makasih yang tidak terhingga kepada siapa hak beli kemudian wakafkan semula. Atau bawa duit boleh dapatkan nombor akaun dan nombor telefon dekat saya. Bila dah masuk nanti maklumkan saya berapa jumlah yang masuk duit, kemudian cerita berapa kaki yang dia nak beli dan nak mewakafkan, kemudian cerita nama untuk siapa dia nak wakaf. Itu untuk anak masuk dalam akaun. Anak bagi hari ini pun tak ada masalah. Hal tak bagi pun tak apa, bukan wajib, tapi rugilah sikit. Nah, jadi cukup sekadar itu. Terima kasih kepada semua. Yang baik daripada Allah, mohon maaf di atas kekurangan. Sama-sama kita tangguh banding dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. بارك لنا يا الله في شهر رمضان. بارك لنا يا الله في شهر رمضان. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا الله. ارزقنا ليلة القدر يا الله. اللهم يا الله اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم يا الله جنبنا من البلاء في هذا المكان وهذا الزمان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس كورونا. اللهم يا الله اشف مرضاهم، اشف مرضاهم، اشف مرضاهم. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.